Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mempelajari bab aqidah dalam topik berkaitan dengan ayat dan hadis mutasyabihat secara ringkas dan mudah difahami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis sebagai panduan dan juga petunjuk, iaitu al-huda kepada manusia. Namun di dalam ayat Al-Quran dan hadis ada ayat-ayat yang dipanggil sebagai ayat mutasyabihat, iaitu ayat-ayat yang mempunyai kesamaran ataupun yang memerlukan pentakwilan untuk kita memahami makna daripada nas dan juga dalil tersebut. Di dalam ayat mutasyabihat ini, ulama-ulama khalaf dan juga ulama-ulama salaf banyak membahaskan tentang ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang maha mulia. InsyaAllah kita akan tengok contoh-contoh dalam bab memahami ayat dan hadis mutasyabihat. Definisi secara ringkas, mutasyabihat ini merujuk kepada nas-nas, iaitu dalil-dalil yang terdapat dalam ayat Al-Quranul Karim dan juga dalam hadis yang secara zahir dan fizikalnya ayat tersebut boleh menimbulkan kekeliruan terhadap sifat-sifat Allah yang menyerupai makhluknya. Kita ambil satu contoh dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Fat ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yadullahi fawqa aydihim. Maksud yadullahi iaitu tangan Allah mengatasi tangan mereka. Dan saya akan terangkan pada contoh yang lain untuk memahami konteks yang dimaksudkan dengan sifat-sifat Allah. Contoh kedua daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya hati orang-orang mukmin berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Dan ulama membahaskan daripada nas hadis, iaitu maksud jari-jari Allah yang merujuk kepada sifat Allah. Seterusnya, untuk memahami bagaimanakah cara para ulama dalam meletakkan makna nas-nas mutasyabihat ini, kita selami ada dua pandangan ulama. Yang pertama, ulama salaf, iaitu ulama yang mana hidup pada 3 kurun yang telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis, iaitu kurun yang terbaik. Satu kurun yang pertama iaitu kurun para sahabat. Kurun yang kedua, kurun iaitu terdiri daripada kalangan tabi'in. Dan kurun yang ketiga terdiri daripada kalangan tabi'in. Jadi mereka ini mengimani bahawa nas-nas mutasyabihat yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis adalah sabit kepada Allah dan tidak perlu ditafsirkan dan tidak perlu ditakwilkan makna dalam memahami ayat tersebut. Dan mereka ini berpendapat bahawa tidak mentakwilkan nas kerana untuk mengelakkan daripada memberi pentaksiran yang tidak tepat dengan hakikat yang sebenar dan menyerahkan segala urusan berkaitan dengan ayat mutasyabihat ini kepada Allah. Pandangan yang kedua, ulama khalaf, berbeza dengan pendapat salaf. Golongan ulama khalaf ini iaitu zaman yang telah 3 kurun yang seterusnya, iaitu mereka hidup selepas 3 kurun yang terdapat dalam hadis Nabi SAW. Golongan ini mentakwilkan nas mutasyabihat mengikut pengertian dan makna yang sesuai dengan sifat kemuliaan, kesucian dan kebesaran Allah, dan mereka tidak mentakwilkan ayat-ayat tersebut untuk disifatkan dengan sifat manusia. Nas ditakwilkan untuk dielakkan salah faham. Kita akan bicarakan kenapa faktor-faktor ini muncul. Dan yang ketiga, supaya tidak berlaku penyelewengan akidah, terutama mereka yang cetek ilmu pengetahuan tentang agama. Kita tengok contoh-contoh ayat secara ringkas dalam memahami konteks nas mutasyabihat menurut pandangan ulama khalaf dan juga ulama salaf. Terbahagi kepada dua ayat mutasyabihat, yang ini kita ambil daripada nas yang terdapat dalam Al-Quran, dan yang kedua hadis mutasyabihat. Contoh ayat mutasyabihat dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
surah Taha. Maksudnya di sini Allah yakni Ar-Rahman yang bersemayam di atas arasy. Kita nak memahami maksud bersemayam di situ. Kita lihat daripada pandangan ulama salaf, mereka menyerahkan makna istawa ataupun bersemayam Allah itu dan tidak ditakwilkan, iaitu dalam menafsir dan mentakwilkan ayat yang kita baca tadi, ulama salaf tidak langsung memberikan pentakwilan daripada segi maknanya. Dan ulama khalaf telah mentakwilkan perkataan bersemayam dengan maksud penguasaan Allah ke atas arasy. Ertinya maksud istawa dekat situ adalah penguasaan Allah. Jadi ulama khalaf telah mentakwilkan satu ayat yang merujuk kepada sifat Allah, iaitu menggambarkan tentang penguasaan Allah dan telah mensucikan sifat Allah ini daripada sifat manusia. Seterusnya kita lihat contoh daripada hadis supaya kita lebih faham. Daripada an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajarul aswadu yaminullahi fi ardihi. Maksudnya Hajar Aswad itu di tangan kanan Allah di buminya. Jadi ulama membahaskan tentang ayat mutasyabihat daripada hadis yaminullahi, iaitu tangan kanan Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan tangan Allah, tangan kanan Allah ini? Ulama salaf tidak mentakwilkan tentang ayat tangan kanan Allah, manakala ulama khalaf telah mentakwilkan perkataan ataupun ayat tangan kanan Allah itu merujuk kepada menggambarkan sebagai menghormati dan memuliakan Allah, dan tidak meletakkan tangan Allah itu sebagai sifat seperti mana sifat manusia, tetapi mereka mentakwilkan sebagai maksud dan makna menghormati dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi contoh-contoh yang boleh dirujuk di dalam Al-Quran dan juga dalam As-Sunnah dalam memahami lebih mendalam tentang ayat salaf dan juga khalaf. Faktor yang mendorong perbezaan pendapat ini kita lihat pada zaman salaf. Ketika itu umat Islam teguh daripada segi akidah yang sahih, dan setiap nas yang dikemukakan dan diterima daripada zaman Rasulullah SAW kepada zaman sahabat, pada zaman sahabat kepada zaman tabi'in dan seterusnya tabi'in, tanpa banyak persoalan tentang ayat dan juga hadis yang menimbulkan kekeliruan dan juga kesamaran. Kita lihat pada zaman khalaf, ketika itu umat Islam sudah bertambah dan bercampurnya di antara orang-orang Islam daripada bangsa Arab dengan bangsa-bangsa yang lain, dan perluasan wilayah yang tersebar dengan meluasnya, dan menyebabkan ulama Islam pada waktu itu telah mentakwilkan nas daripada ayat-ayat mutasyabihat tadi sesuai dengan sifat kebesaran dan kemuliaan Allah, dan tiada dimasukkan sedikit pun tentang sifat-sifat digambarkan Allah ini Ta'ala ini seperti sifat manusia. Dan kita lihat kepada hikmah di sebalik perbahasan tentang ayat dan juga hadis mutasyabihat ini. Kita lihat konteks yang pertama, hikmahnya menunjukkan manusia mempunyai akal dan ilmu yang terbatas, dan ilmu dan segala-galanya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyesuaikan dengan fahaman orang awam, kebanyakan tidak mengetahui hakikat nas mutasyabihat, dan inilah antara hikmah kenapa berlakunya ada ayat dan juga hadis berkaitan dengan ayat mutasyabihat. Yang ketiga, mengelakkan manusia menggunakan akal fikiran yang dikurniakan oleh Allah. Dan yang terakhir, memberikan galakan dan gerongan kepada ahli ilmu mengkaji dan memikirkan makna yang tersembunyi dalam Al-Quran. Itu saja, wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.